Tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita semua untuk kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah dalam keadaan sihat-sihat, dalam keadaan sejahtera insya-Allah. Sabahal khair, sabahan nur. Jadi bertemu kita sekali lagi dalam bicara pagi muhasabah diri, yang mana pada pagi ini saya ingin berkongsikan sedikit tentang perkara ilmu yang bermanfaat. Kerana tujuan besar antara lain kita dalam mempelajari ilmu ini ialah supaya kita dapat dengan ilmu yang kita pelajari itu dapat beramal dengannya. Bukan hanya semata-mata kita berilmu, mencari ilmu, tetapi bagaimana untuk kita dapat beramal dengan ilmu. Dalam kitab Pelita Penuntut, dalam kitab Pelita Penuntut ada disebutkan bagaimana Syekh Az-Zanurji di awal-awal kitab muqaddimah kitabnya menyatakan bahawasanya ramai aku dapati di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu tetapi yuhramuna min thamaratihi, tetapi sayangnya mereka itu diharamkan. Dia gunakan perkataan yuhramun, diharamkan. Tetapi dia terhalang. Tetapi dia tidak mendapat buah daripada ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari. Sedangkan perkataan Syekh Az-Zanurji ini dalam kitab Pelita Penuntut atau dipanggil Ta'limut Ta'lim, Tariqut Ta'allum. Walaupun perkataan Syekh ini sebenarnya sudah lama. Zaman di mana tidak sebagaimana zaman kita hari ini. Zaman tidak ada handphone, zaman tidak ada telefon dan sebagainya. Alat media perhubungan mengambil masa mungkin berhari-hari untuk sampai berita dan sebagainya. Dalam keadaan begitu pun Syekh Az-Zanurji menasihatkan, menyebutkan bahawasanya orang yang menuntut ilmu di zamannya tetapi mereka diharamkan mendapat daripada menuntut ilmu. Diharamkan daripada, minta maaf, daripada mendapat buah hasil daripada menuntut ilmu. Apakah dia buah thamaratul ilmi? Apakah dia buah daripada menuntut ilmu? Iaitulah al-amalu bihi, beramal dengannya, wan nashru bih, dan kita menyampaikan ilmu yang kita pelajari itu kepada orang lain. Jadi tujuan kita belajar ni, kita mendengar ni, kita niatkan dalam hati kita untuk kita nak beramal. Dan yang keduanya,
jika diizinkan Allah dan kita ada kemampuan untuk memanjangkan ilmu yang kita dapat, maka kita akan sampaikan sedapat yang mungkin kepada orang lain. Yang paling-paling tidak pun, kita menyampaikan ilmu yang kita belajar itu kepada orang yang paling dekat dengan kita, sudah tentu di kalangan ahli keluarga kita. Barulah maknanya bila kita menuntut ilmu, dalam kita menuntut ilmu tu, di situ ada tersimpan, tersemat di hati kita, kita berazam sungguh-sungguh untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa kita amalkan ibarat seperti pokok tanpa ada buah. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Itu cantik dia kata ya. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tetapi kita tidak beramal, hanya semata-mata berilmu, maka umpamanya ibaratnya seperti pokok yang tidak berbuah. Jadi penatlah kita tanam bubuh baja elok pokok tadi itu, tahu-tahu pokoknya tak berbuah, menanti hasil tapi tak berbuah. Jadi samalah keadaan kita ni. Biarlah kita belajar, tak banyak pun tak apa, tapi biar rata. Kata satu orang tok guru daripada Kedah, tuan guru, saya tak ingat nama tuan guru tu, kita mengaji biarlah tak merata-rata, tapi kita mengaji tu rata. Boleh faham ni? Ini kata guru, Masya Allah. Biarlah kita belajar ni tak merata-rata. Kan ada setengah orang, Masya Allah, ialah satu segi kita puji. Dia rajin belajar. Pergi ke sana, masjid sana. Pergi ke masjid ni. Pergi majlis ilmu sini, majlis ilmu sini. Satu segi, bagus. Tapi tidak memada dengan hanya semata-mata kita mempunyai ilmu. Tapi biar kita tadi tu belajar supaya kita dapat mengamalkan ilmu yang kita belajar. Biarlah ilmu yang ada pada tidak banyak pun, tetapi kita boleh beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Apakah tanda orang yang memiliki ilmu yang benar? Pagi ini saya sebut ringkas saja. Apakah tanda, kalau boleh dituliskan di layar komentar itu, apakah tanda orang yang memiliki ilmu yang benar? Apakah tanda mereka yang memiliki tauhid, orang yang betul-betul berjiwa tauhid? Yang pertama ialah orang yang memiliki ilmu yang sebenar, yang diambil daripada kitab dan guru yang sebenar. Adapun tanda orang yang betul-betul berjiwa tauhid ialah pertama, dia tadi tu membiasakan dirinya dengan banyakkan berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar, yang diambil daripada guru yang sebenar, ataupun tanda orang yang betul-betul berjiwa tauhid, bukan bertauhid semata-mata tapi berjiwa tauhid, ialah dia membiasakan dirinya untuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda. Cuba kita cek, kita semak diri kita masing-masing. Adakah dengan kita belajar sudah banyak tahun kita belajar, adakah kita menjadi orang yang suka nak berzikir ataupun bagaimana? Bila saya sebut zikir tu umum. Baik solatnya, baik baca Quran, solat sunatnya termasuk zikir. Baik kita membaca Quran, itu pun termasuk zikir. Apa lagi? Berselawatnya, bertasbih, banyaklah zikir itu. Itu tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar, yang diambil pada guru sebenar, ataupun orang yang betul-betul berjiwa tauhid, bukan sekadar bertauhid tapi berjiwa tauhid, iaitulah dia membiasakan dirinya untuk banyak berzikir, ingat kepada Allah. Kerana apa? Kerana sesuai dengan
firmanullah Ta'ala, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Dia tak sebut ya ayyuhalladzina aslamu. Dalam Quran Allah tak sebut wahai orang-orang yang telah Islam, orang Islam laki-laki, tidak. Tapi Allah tak sebut ya ayyuhalladzina amanu. Tengok, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Maka sekaligus menunjukkan kalau orang itu betul-betul beriman, ya, orang itu memiliki iman, uzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu semua berzikir, ingat kepada Allah akan sebagai zikir dan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Itu dia. Ya. Itu tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar. Walaupun kita tidak nafi, kita tak mampu nak berzikir 24 jam. Tapi dalam kebanyakan masanya dia akan berusaha supaya dia dapat berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Ya, sambil dia memandu kenderaan, sambil dia menaiki motor. Ya, mungkin sambil-sambil dia siram-siram pokok bunga, kalau orang perempuan lah ya. Sambil-sambil berkemas, sambil-sambil menyapu, sambil-sambil betul-betulkan ya, ruang tamu, dapur, bilik sebagainya. Mulutnya tak berhenti. Ya, mulutnya tak berhenti daripada berzikir, ataupun kalau tak mulut, dengan hati. Allahu Akbar. Dan tidak adalah manusia, insan yang paling banyak berzikir melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW apa je? Ya. Ibadah. Ya. Semuanya mendahului kita. Tak ada. Ya, qiyamul lailnya, jihad baginda Nabi, dakwah Nabi, pengorbanan. Sehingga dalam bab zikir pun, Rasulullah lah orang yang paling banyak berzikir, ingat kepada Allah. Ya. Disebut dalam hadis, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap saya hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Ini hadisnya. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Apa kata Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, ya, ala kulli ahyanihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa berzikir. Kalau orang belajar bahasa Arab, yadhkur itu fi'il mudhari' yang menunjukkan keadaan yang sedang berlaku dan lagi akan berlaku. Maknanya sentiasa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan berzikir dalam semua keadaan. Kecuali kata ulama di dua tempat saja yang Rasulullah tidak berzikir. Tapi tidak berzikir itu bukan mana maksudnya tak berzikir langsung. Walaupun tak berzikir dengan lidah, tapi Rasulullah tetap berzikir, ingat pada dalam hati. Mana ketika Rasulullah, ya, qada hajat, dan ketika sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para isteri dia. Ya, faham ya? Tapi hati baginda tetap ingat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ambil hari ini dulu, yang pertama, tanda orang yang memiliki ilmu yang sebenar, yang diambil daripada guru yang hak yang sebenar, ataupun tanda orang yang betul-betul berjiwa tauhid, ialah dia membiasakan dirinya sentiasa memperbanyakkan zikrullah, banyakkan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana zikir ini amalan yang paling mudah dan paling simple. Tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, jika diizinkan Allah,
saya akan huraikan yang lebih terperinci tentang masalah zikir ini. Ya, disebut dalam kitab Tajul Arus Ibnu Athaillah mengatakan, amalan yang sangat wajar, amalan yang patut sangat dilakukan oleh orang yang sudah berusia seperti kita ni, macam saya ni, umur dah 50, dah 60, 70 ni, dah 40 ke atas ni, amalan yang paling patut, yang paling mudah untuk dilakukan tidak lain ialah amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam kitab Tajul Arus Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jelas. Adapun ibadah yang lain daripada zikir, banyak syarat-syaratnya. Kalau kita nak solat, mesti kena ada wuduk. Betul? Kalau dah ada wuduk pun, kalau tak menghadap kiblat tidak sah. Kerana kiblat solat kita ialah menghadap kepada Baitillah. Kiblat zahir syariat dia. Apa lagi? Kalau kita nak puasa wajib fardu umpamanya, ataupun nak puasa sunat sekalipun, kita tidak boleh makan bermula daripada sejak terbit matahari sehinggalah terbenam matahari. Lama masa. Apa lagi? Ibadah haji ada bulan-bulan yang tertentu, bukan sepanjang tahun boleh buat ibadah haji, bukan. Jadi banyak syarat-syarat dia. Tetapi subhanallah, amalan berzikir ini sangat-sangat mudah. Malah, ini pesan daripada guru-guru saya lah, para murabbi saya. Saya sampai setakat ini pun alhamdulillah untuk pengetahuan semualah, saya masih lagi menerima bimbingan daripada para murabbi saya, sama ada yang mastur, yang tersembunyi ataupun yang masyhur. Tak payahlah saya nak sebut siapa dia. Nak ceritanya, kita ni perlukan bimbingan. Selagi hayat di kandungan selagi itu kita perlukan bimbingan. Kalau tanpa bimbingan guru, siapalah kita? Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tanpa ada murabbi yang membimbing kita, nescaya kita tidak akan kenal Allah. Nescaya kita tak mampu nak ingat Allah. Nescaya kita tak mampu nak ingat Allah, nak kenal Allah. Apatah lagi kita tidak akan mampu untuk merasai Allah. Jadi itulah amalan yang sangat simple. Sebab itulah pesan guru-guru saya tadi, kita bimbinglah masyarakat ini. Paling tidak pun, kalau boleh, zikir wirid lepas sembahyang tu kita boleh jaga istiqamah pun dah kira bagus. Itu paling tidak lah. Paling tidak, paling rendah lah tu. Tiap-tiap lepas solat, pastikan kita boleh istighfar. Kita baca dulu yang saya ajar dulu, yang sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ussalam. Kemudian kita baca ayat kursi dan kita sudahkan dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu kita tutup dengan doa. Kalau kita boleh jaga wirid lepas sembahyang tiap-tiap solat pun dah kira handal dah tu, kira hebat dah tu. Tinggal lagi kalau boleh tambah sikit saja daripada itu. Sebab kita berzikir ni bukan semesti kita duduk atas tikar sembahyang. Kita berzikir tidak semesti duduk atas tikar sembahyang. Kita kena faham. Sambil bawa kereta, sambil berjalan, dalam semua keadaan, sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Rasulullah berzikir, yazkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah tu berzikir dalam semua keadaan. Berjalan, dalam semua keadaan. Jadi jangan kita persempitkan pemahaman kita tentang masalah berzikir. Semestikah berzikir ini mesti di atas tikar sembahyang? Adakah berzikir semestinya dalam masjid? Tak. Berzikirlah di mana-mana pun. Inilah dikatakan Ibnu Athaillah tadi, zikir ini adalah amalan yang sangat mudah untuk dilakukan. Berzikir ini adalah amalan yang sangat mudah untuk kita laksanakan. Jadi alangkah ruginya kita. Saya nak tanya muslimin dan muslimat, dalam satu hari ada berapa jam?
dalam satu hari ada berapa jam? Tak ada siapa jawab. Tak apalah. Dalam satu hari ada 24 jam. Ya. Dalam satu hari 24, 1 jam berapa minit? Ya, 1 jam ada berapa minit? Ada 60 minit. Baik. 60 kita darab, kita kalikan 24 jam. Ada berapa ribu minit? Satu hari, satu malam. Ya, bermakna ada 1440 minit lebih kurang gitu ya. Kalau kita darab ya 60 minit kali 24. Ada 1400 lebih minit. Bayangkan. Daripada 1440 minit tu dalam satu hari semalam tu berapa minit saja. Berapa lama masa kita ni dapat berzikir ingat pada Allah. Adakah kita telah dapat menyahut seruan perintah Allah tadi, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Allah Taala suruh kita banyak berzikir. Cuba kita bayangkan. Satu hari, satu malam ada 24 jam. Ya, 1 jam ada 60 minit. Bermakna satu hari, satu malam kita ada lebih kurang 1440 minit. Kita solat fardu berapa minit? Katalah 5 minit ataupun 10 minit. Kalau 5 waktu 50 minit, katalah sejam. Sejam daripada 24 jam. Itu lama tu ya. Satu sembahyang fardu, satu fardu 10 minit tu lama tu. Ada baki 23 jam. Kalau dalam satu hari, satu malam kita ada kelas mengaji Quran, ada kelas mengaji kitab, letaklah lagi sejam ataupun sejam 2 jam. Baru 3 jam. Daripada 24 jam ada baki lagi 21 jam. Subhanallah. Bayangkan. Satu hari yang kita lalui itu berapa minit sangat kita betul-betul berzikir ingat kepada Allah. Jadi itulah. Untuk hari ini kita ambil yang pertama, 1000 terima kasih. 1440 minit. 1440 minit. Jadi cuba kita bayangkan. Itu baru satu hari. Kita dah hidup 50 tahun. Kita dah hidup 60 tahun ni. Ya Allah, banyaknya masa kita yang telah kita sia-siakan daripada kita berzikir ingat kepada Allah. Ya. Jadi itulah untuk hari ini, untuk renungan pada pagi ini, dan minta maaf saya pun masih suara pun masih belum merdu lagi ni. Tapi nak tunggu betul-betul merdu lambat lagi. Jadi kita manfaatkan dengan suara yang Allah Ta'ala bagi ni. Ya. Jadi itulah tanda yang pertama. Kita ambil yang pertama dulu hari ni. Tanda alamat orang yang memiliki ilmu yang sebenar, yang diambil daripada guru yang sebenar, ataupun tanda orang yang betul-betul berjiwa tauhid, ialah mereka membiasakan diri mereka untuk memperbanyakkan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekadar itu. Mohon maaf kalau terlajak sedikit masa. Tolong di-share-sharekan, tolong dikongsi-kongsikan dengan yang lain. Mudah-mudahan mendapat manfaat, kebaikan, asbab orang lain mendapat hidayah, asbab orang lain dapat petunjuk, kesedaran, terbuka minda dan pintu hati mereka untuk mereka melakukan perkara yang lebih baik daripada yang sebelumnya, insya-Allah. Inilah antara lain yang dapat menolong kita mengisi masa kita supaya tidak tersia-siakan, iaitu kita sama-sama memperbanyakkan berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.